Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi untuk discussion kita tentang isu kesihatan mental. Hari ini saya nak bawa tentang satu lagi topik berkenaan penyakit mental. Hari ini kita akan bincang tentang apa dia bipolar disorder, bipolar 1, bipolar 2 dan apa perbezaan dia dengan apa yang kita selalu dengar iaitu major depressive disorder. Right. So sebelum tu, seperti mana yang saya sebut sebelum ini, kebanyakan penyakit mental datang daripada 3 kategori yang utama, iaitu psikosis, mood dan juga anxiety. Now, bipolar dan MDD termasuk dalam kategori penyakit di bawah kategori mood disorder ataupun kita panggil affective disorder. Now, bila kita sebut mood, anda mungkin membayangkan emosi. Okay, so contohnya mood, emosi, sedih. Tapi sebenarnya mood yang dimaksudkan dengan mood dalam konteks ini bukan sekadar perasaan semata-mata, tetapi mood adalah emosi yang juga mempunyai elemen behavior ataupun tingkah laku dan juga elemen kognitif ataupun fikiran. Contohnya bila seseorang mengalami depression, simptom yang dia alami bukan sekadar sad ataupun depressed, tetapi ia juga akan mempengaruhi behavior, iaitu gangguan tidur, gangguan selera makan dan juga mempengaruhi kognitif ataupun fikiran. Contohnya mereka mungkin mengalami apa yang kita sebut sebagai poor concentration, sukar untuk memberi penumpuan, dan dalam masa yang sama mungkin content of dia punya fikiran itu mengandungi tema seperti hopelessness, worthlessness, uselessness ataupun suicidal ideation. So, tiga kategori ini kita sebut sebagai perubahan pada mood. Okay, now bila kita bercerita tentang mood, anda boleh bayangkan mood ini dalam satu graf. Okay, so kita sebagai manusia biasa, sehari-hari ataupun dalam tempoh-tempoh tertentu dalam kehidupan kita ni adalah normal untuk kita mengalami apa yang kita panggil sebagai ups and downs dalam emotion kita. Ada masa kita sedih, ada masa kita gembira. Dan kegembiraan dan kesedihan kita tu kita tidak panggil penyakit kerana dua perkara. Pertama, dia masih lagi bersifat normal kena dengan konteks situasi, dan yang kedua, dia tidak berpanjangan. Dia datang pada konteks yang tertentu sahaja. Namun ada sesetengah orang dia mengalami mood yang ekstrim. So, ekstrim yang pertama adalah yang kita panggil sebagai depression, iaitu dia berada dalam keadaan pertama ada gangguan mood dalam bentuk depression. Yang kedua, anhedonia, iaitu hilang minat ataupun hilang keseronokan, diikuti dengan diikuti dengan simptom-simptom lain yang juga dalam kategori mood yang kita pernah sebut sebelum ini. Contohnya tanda-tanda fizikal ataupun tanda-tanda biologikal seperti hilang selera makan, gangguan tidur, gangguan tenaga, gangguan seksual dan juga gangguan dari segi kognitif ataupun fikiran seperti mana yang saya sebut sebelum tadi. So, sekiranya simptom ini berlanjutan lebih daripada 2 minggu dalam keadaan mengganggu fungsi kehidupan mereka dan ia tidak disebabkan oleh penyakit-penyakit lain seperti penyakit fizikal, penyakit ataupun simptom yang disebabkan penyalahgunaan substance, maka kita panggil dia sebagai major depressive disorder. Okay, so ini satu ekstrim. Namun ada satu bentuk lagi extreme mood yang kita mungkin jarang lihat ataupun jarang dengar, tapi juga termasuk dalam kategori mood disorder, iaitu the opposite of depression. Dan kita panggil mania ataupun hypomania. Okay, so kalau graf kita boleh bayangkan depression di bawah normal, mania atau hypomania di atas normal. Okay, so mania dan hypomania digejalai oleh
simptom yang sama tetapi ada sedikit perbezaan. Kita tengok satu-satu. So, mania dan hypomania, cirinya ditandai oleh yang pertama, ada perubahan dari segi mood. Dalam konteks yang pertama, mood dia jadi elated ataupun terlalu happy ataupun elevated, increase. Sedih, opposite. Terlalu gembira, terlalu happy, terlalu teruja. Yang kedua, increase in energy atau increase in activity. Disebabkan terlalu gembira, dia jadi teruja dan keterujaan itu diterjemahkan dengan meningkatnya aktiviti ataupun perlakuannya dalam sehari-hari. Dan dua ini mesti diikuti dengan 3 lagi simptom daripada simptom-simptom mania yang lain. Untuk mudah faham, saya gunakan mnemonic yang biasa digunakan oleh pelajar perubatan. Kita panggil DIC-FAST. Okay? So, D is distractibility. Distractibility maksudnya dia sukar untuk fokus disebabkan terlalu banyak idea yang ada dalam kepala. I, insomnia ataupun secara spesifik, reduced need for sleep. Disebabkan terlalu gembira, banyak tenaga, dia jadi kurang keperluan untuk tidur. Ataupun sekiranya tidur dalam amount yang minimum, dia masih lagi dalam keadaan yang bertenaga. G, grandiosity. So, grandiosity ni bahasa mudahnya ditranslate kepada kedaulatan. Tapi dalam bahasa yang lebih mudah difahami, seseorang itu menjadi lebih rasa inflated self-esteem, rasa keyakinan diri meningkat, dan ada setengah-setengah orang dia rasa dia mempunyai kelebihan, kuasa, bakat yang lebih daripada orang lain atau lebih daripada apa yang dia ada sebelum ini. F, kita panggil flights of ideas. Flight of ideas bermaksud fikirannya dihujani dengan pelbagai plan, perancangan, idea, ilmu, teori baru yang mana tidak ada sebelum pada proses mania berlaku. A. Okey, kemudian kita masuk pada A. A ni sebenarnya adalah increase in activity yang kita telah cover di sini. S dekat sini adalah perubahan pada pertuturan, speech, yang mana pertuturannya menjadi sama ada semakin banyak, maksudnya kita panggil dia jadi talkative, ataupun pertuturannya menjadi terlalu raju, kita panggil pressured speech, sehingga mungkin sebahagiannya sukar untuk difahami. Dan T di sini adalah thoughtlessness. Thoughtlessness ni kalau dalam spesifik criteria of mania, dalam erti lain disebut sebagai increase in involvement of high risk behavior. Bermaksud disebabkan dia terlalu teruja, banyak idea, banyak tenaga, dia start libatkan diri dengan perkara-perkara yang mungkin pada fasa normal dia tidak akan lakukan. Ia mungkin yang berbahaya dari segi contohnya bawa kereta laju ataupun terlibat dengan peraburan yang beratus ribu, jadi pemurah menyebabkan semua duit-duit barang-barang yang dia sayang sebelum ni disedekahkan kepada orang lain, ataupun dia mungkin terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang berbahaya seperti terlibat dengan seks rambang dan sebagainya. So that is thoughtlessness. Dia hilang break dalam bahasa mudahnya. Dia main buat je apa benda yang dia nak buat walaupun perkara itu berbahaya. Okey. Jadi simptom-simptom ini sekiranya berlaku selama lebih daripada 7 hari secara berterusan, kita panggil dia mania. Namun, ada satu lagi kategori di mana mania ini berlaku dalam keadaan yang less intense. Less intense dalam bentuk beberapa ciri. Yang pertama, dia berlaku lebih pendek, iaitu kurang daripada seminggu tetapi lebih daripada 4 hari. So, sekiranya dia berlaku dalam tempoh yang lebih pendek, dan yang kedua berlaku dalam intensiti yang
lebih, yang kurang daripada full blown mania, kita panggil dia hypomania. So basically hypo di sini maksudnya less intense. So sekiranya cukup simptom tapi kurang daripada 7 hari, mengganggu kehidupan seharian tetapi tidak terlalu teruk sehingga seseorang itu masih lagi mampu meneruskan aktiviti seharian, maka kita panggil dia mania. Kita panggil dia hypomania, maaf. Tapi sekiranya hypomania walaupun berlaku mungkin 5 atau 6 hari tetapi cukup teruk sehingga contohnya seseorang itu mengalami psikosis disebabkan terlalu manik, dia start dengar-dengar suara, halusinasi ataupun melakukan perkara yang berbahaya sehingga memerlukan dia dimasukkan ke hospital, maka kita tetap akan panggil dia mania walaupun kurang daripada 7 hari. Okey, jadi sekiranya seseorang hanya mengalami gangguan mood jenis depression, kita panggil dia MDD. Sekiranya seseorang itu mengalami gangguan mood sekurang-kurangnya sekali dalam bentuk mania, so kita panggil dia bipolar 1 disorder. Sekiranya seseorang itu mengalami gangguan dalam bentuk sekurang-kurangnya 1 episod hypomania dan 1 episod kemurungan, so collectively kita panggil ini sebagai bipolar 2 disorder. Dan sekiranya seseorang itu mengalami depression pada mana-mana ketika seterusnya mula mengalami gangguan mood dalam bentuk hypomania pula, maka diagnosis dia akan berubah kepada bipolar 2 disorder. Sekiranya seseorang itu seterusnya ataupun kemudiannya mengalami pula satu lagi episod, tapi kali ini dalam bentuk mania, maka diagnosisnya berubah menjadi bipolar 1 disorder. Okey, jadi kadang-kadang ada orang menggunakan istilah bipolar depression. Okey. So bipolar depression ini merujuk kepada keadaan di mana dia mengalami depression tetapi pada ketika-ketika lain ataupun pada ketika yang sama dia pernah mengalami sama ada episod hypomania atau mania. Kerana mood ini dia bersifat longitudinal. Longitudinal ni maksudnya dia berlaku pada tempoh yang panjang. Contohnya seseorang itu pada umur 20 mengalami depression, kemudian depression dia sembuh. Ketika berumur 23, dia start dapat episod hypomanic contohnya. Kemudian kita rawat, dia kembali normal, kembali dapat depression, dan mungkin pada umur 30 dia dapat episod mania. So, semua ini adalah gambaran yang mungkin berlaku dalam satu-satu individu. So, pada fasa ini kita panggil dia dalam fasa depression, bipolar depression, yang ini dalam fasa hypomania, ini dalam proses mania. Tapi secara keseluruhan, kita panggil ini sebagai bipolar disorder. Okey. Kenapa kita perlu faham apa perbezaan depression dan bipolar depression? Saya akan cerita selepas ini. Kenapa kita kena bezakan antara sama ada kita mengalami bipolar depression atau depression adalah kerana rawatan, treatment berbeza antara keduanya. Untuk major depressive disorder, dari segi kita panggil pharmacology, major depressive disorder dirawat dengan antidepressant, ubat untuk reverse the depressive process. Dalam bipolar depression, kita tidak boleh rawat dengan antidepressant semata-mata. Kerana antidepressant kepada orang yang ada depression akan menyebabkan seseorang itu switch kepada mood extreme mood yang satu lagi, iaitu mania atau hypomania. Maka rawatan bipolar depression mesti sama ada yang pertama mood stabilizer seperti epilim atau lithium contohnya. Yang kedua, antipsychotic ataupun combination di antara mood stabilizer atau antipsychotic campur antidepressant.
So antidepressant boleh digunakan untuk merawat bipolar depression, tetapi mesti in combination with some other mood stabilizer atau antipsychotic. So ini antara perbezaan asas yang seseorang perlu faham kerana dia menentukan bentuk rawatan yang dia akan terima. Okey, yang terakhir saya nak sentuh sedikit mengenai sesuatu yang selalu orang tanya, apa perbezaan bipolar with psychosis dengan schizoaffective. Now, bipolar with psychosis basically menunjukkan seseorang itu ada mood symptom dan psychotic symptom. Schizoaffective pun sama, dia ada psychotic symptom dan dia ada mood symptom. Tapi apa pula perbezaannya? Okay, so perbezaannya mudah. Bayangkan psikosis adalah line hitam, mood adalah line merah. Okay, so sekiranya anda boleh follow dua warna ini, anda mungkin akan nampak perbezaannya dengan lebih nyata. Now, untuk bipolar disorder, seseorang itu mempunyai gangguan utama dalam bentuk mood. So, problem utama yang dihadapi adalah mood. Pada waktu-waktu tertentu, terutama bila mood itu dalam keadaan ekstrim, dia mungkin boleh mengalami psychotic symptom. Contohnya, dia terlalu down sehingga dia dengar suara berhalusinasi yang mana suara itu mengatakan dia tidak berguna, dia lebih baik mati dan sebagainya. So, dia ada mood dan ada psychosis. So, kita panggil ni bipolar with psychosis. Untuk schizoaffective, masalah utama yang mereka alami adalah psychotic symptom. Tapi dalam masa yang sama, mereka turut mengalami mood symptom pada ketika-ketika tertentu. Dia mendengar suara, mengalami paranoid, mengalami persecutory delusion atau paranoid ideation, dan pada waktu-waktu tertentu, dia start mengalami mood symptom. Contohnya rasa down, rasa sedih, rasa diri tak guna, rasa nak mati. Jadi kalau anda boleh bezakan dua ni, untuk schizoaffective, mood untuk schizoaffective, predominant symptom adalah psychosis. Additional symptoms adalah mood. Sementara mood disorder with psychosis, predominant symptom adalah mood, additional symptoms adalah psychotic. So, psychotic symptom dalam bipolar with psychosis tidak boleh wujud independently. Tetapi psychotic symptom dalam schizoaffective boleh wujud independently. Maksudnya walaupun tanpa mood symptom, psychosis boleh masih wujud. Dan ciri spesifik schizoaffective saya dah cerita dalam video sebelumnya. Okey, point bonus yang terakhir, yang mungkin lebih relevan kepada mereka yang sedang belajar tentang bipolar disorder adalah rapid cycling bipolar disorder. Rapid cycling bipolar disorder adalah salah satu spesifier ataupun jenis khusus bipolar yang mana cirinya adalah mereka mengalami lebih daripada 4 episod dalam masa 1 tahun. Apa maksud 4 episod dalam 1 tahun? Contohnya, kita bermula dengan Januari sehingga Disember. So, seseorang itu bermula dengan episod depression. Seterusnya, pada bulan yang mendatang, dia dapat 1 episod manic. Kemudian 1 episod hypomanic. Kemudian 1 lagi episod depression. So, 1, 2, 3, 4 dalam tempoh 1 tahun, maka kita panggil dia sebagai rapid cycling. Bagaimana kita nak menentukan apa perbezaan satu episod kepada episod yang lain? Dia ada 2 syarat. Yang pertama, dia mesti ada gap 2 bulan dalam keadaan remission. Remission ni maksudnya dia sembuh, tidak ada lagi simptom yang boleh mencukupi untuk mendiagnose. So, bila ada jarak 2 bulan, so ini dipanggil episod yang pertama, ini dipanggil episod kedua. Ataupun yang kedua, berlaku perubahan polariti. Berlaku perubahan polariti bermaksud, contohnya, seseorang itu bermula dengan depression dan 2-3 hari seorang tu bermula dengan depression
dan 2-3 minggu selepasnya dia terus switch kepada mania. Okay, so dalam kes ini, walaupun tidak ada gap 2 bulan, kita masih consider dia sebagai 2 episod. Episod 1, episod 2. Jadi sekiranya ada lagi 2 lagi episod yang berlaku dalam tempoh 1 tahun, 12 bulan yang sama, maka kita panggil dia rapid cycling. So rapid cycling ni hanyalah specifier dan kita selalunya identify kerana mereka yang mempunyai rapid cycling ni biasanya lebih sukar untuk dirawat dan prognosis dia lebih poor. So itulah tadi apa yang saya boleh kongsikan secara ringkas tentang bipolar disorder. Kita cerita tentang mania, hypomania and depression. So sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh tanyakan di ruang komen, kecuali kalau soalan bersifat personal, saya tidak akan jawab. Kalau soalan bersifat informasi, saya akan insya-Allah cuba untuk bantu anda lebih memahami mengenai bipolar disorder. So jangan lupa subscribe channel Dr. Rozan Nizam Zakaria, follow saya di Facebook dan Twitter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.